Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Ni saya nak terang semula tentang ni 3.2 hukum Kepler. Okay, apa yang perlu awak tahu, hukum Kepler ada 3 Hukum Kepler pertama, hukum Kepler kedua dan hukum Kepler ketiga. Nanti boleh refer buku teks lah. Okay, saya teruskan. Okay, hukum Kepler. Okay, asalnya dari ni lah kan, saintis. Okay, ahli matematik, astrologi, Jerman, Johannes Kepler. Okay, mengubah sesuai model heliocentrik. Okay, letak nama hukum Kepler. Okay, hukum Kepler yang pertama sebut tentang apa? Okay, orbit bagi setiap planet adalah elips. Okay, kita semua tahu planet-planet, contohnya bumi kan. Bumi berputar mengelilingi matahari, bukannya bentuk bulat yang betul dia bentuk elips. Okay, okay. Orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Okay, ni contoh bumi mengelilingi matahari dalam bentuk elips. Okay, dia ada paksi major dan dia ada paksi minor. Okay, ni untuk hukum Kepler pertama yang kita kena tahu. Planet-planet bentuk elips, orbit dia bentuk elips, matahari adalah salah satu fokus. Paksi major lebih panjang daripada paksi minor. Okay, yang melintang tadi panjang lagi daripada yang melegak tu. Okay, buat orbit boleh paksi major hampir sama panjang. Untuk elips, planet-planet boleh dianggap membuat gerakan membulat mengelilingi matahari. Jari orbit adalah purata bagi jarak di antara planet dengan matahari. Okay, itu jari orbit Okay, untuk hukum Kepler kedua, garis menyambungkan planet dan matahari mencakupi luas yang sama dalam masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Jadi kalau tak berapa clear, boleh tengok dalam buku teks sama. Contoh ni. Okay, kalau tengok buku teks, muka surat 97, okay, lukisan ni sama macam ni. Okay, apa yang disebut kat atas ni, garis yang menyambungkan planet mencakupi luas yang sama. Maksud dia luas ABF, okay, sama dengan luas CFD. Okay, luas yang sama. Maksudnya dia bergerak dalam sela masa yang sama. Okay, masa dia sama. Tengok kat sini. Okay, jika sebuah planet mengambil masa yang sama untuk bergerak dari A ke B dan C ke D, masa yang sama, luas kawasan AFB adalah sama luas dengan kawasan CFD. Okay, dari segi luas dia sama sebab masa dia sama. Tapi kalau dari segi jarak, okay, jarak AB lagi panjang, lagi besar daripada jarak CD. So bermakna AB ni dia bergerak lebih laju. Okay, dengan laju linear lebih tinggi dari A ke B compare to C ke D. So boleh refer tadilah video yang saya bagi tadi tu, yang black hole tu, lebih kurang macam itulah dia punya pergerakan dia. Kawasan yang lebih dekat dengan pusat orbit tu, contohnya dia lebih dekat dengan matahari, kawasan AB ni dia bergerak lebih laju. Kalau dekat CD ni dia bergerak perlahan. Okay, untuk hukum Kepler ketiga, kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkaitan terus dengan kuasa 3 di jari orbitnya. Tengok ni berkaitan dengan formula lah. Okay, dia combine, jadikan dia formula boleh tengok kat sini. Ni, ataupun buku teks buku surat 98, 99. Okay, boleh tengok buku teks. Okay, T kuasa 2
berkadar terus dengan R kuasa 3. T itu adalah tempoh orbit. Okay, masa untuk dia pusing orbit. R tu adalah jejari orbit. Maksud dia contohnya dari bumi, R dia, jejari dia terus pergi ke pusat dia lah, pusat bumi. Okay, planet yang mengorbit dengan jejari yang lebih besar akan mempunyai tempoh orbit yang lebih panjang. Okay, lebih jauh, lebih lama, kan lebih panjang lah. Oleh hal demikian, okay, planet yang lebih jauh dari matahari mengambil masa yang lebih lama untuk melengkapkan satu orbit. Ini semua tahu kan, dia fikir secara ni logik. Contoh, okay, bumi mengambil masa 1 tahun untuk satu orbit lengkap, manakala planet Zuhal mengambil masa 29.5 tahun. Okay, compare ni kan. Dari segi tahun lah. Okay, satu tahun 365 hari. Okay, ini hukum Kepler ketiga. Masuk kepada formula. Okay, hukum Kepler ketiga rumus sebagai menggunakan hukum kegravitian Newton semesta Newton, hukum kegravitian semesta Newton dan konsep gerakan bermulat yang kita dah belajar 3.1 hari tu. Okay. Daya pusat adalah daya graviti antara matahari dengan planet. Jadi combine Dengan menganggap orbit planet yang mengelilingi matahari adalah bulatan, kita boleh terbitkan hubungan antara tempoh orbit planet dengan jejari orbit seperti dalam hukum Kepler ketiga. Nanti dia nak ajar tentang ni lah. Macam mana boleh terbitkan formula tu. Okay. Okay, boleh tengok sini. Daya graviti okay. Daya graviti yang kita belajar itu okay. G besar ni pembalar kegravitian, M besar ni apa? Jisim bumi, M ni jisim R kuasa 2. Sorry, M besar sekarang ni adalah pusat orbit dia. Sorry, ini M besar ni M jisim matahari lah. So M kecil ni contohnya bumi. Ini jisim bumi Okay, sorry. Okay, ni M besar jisim matahari, M kecil jisim planet, R ni jari, F daya graviti, V laju linear, T besar tempoh orbit. Tempoh dia mengorbit lah, tempoh dia bergerak mengelilingi matahari. Okay, kita dah belajar masa 3.1 formula ni. Okay, kemudian daya graviti bertindak sebagai daya memusat. Ini pun kita dah belajar masa 3.1 itu. Okay, daya memusat F sama dengan mv square bahagi R. Okay, hukum Kepler ketiga dia combine kedua-dua formula tadi tu. Okay, dia samakan daya memusat. Saya color sikit. Okay, daya memusat sama dengan daya graviti. So, dia samakan lah. Okay, mv kuasa 2 bagi R sama dengan GMM bagi R kuasa 2. Dia combine, dia samakan. So, dia samakan, selesaikan dia dapat keluarkan V kuasa 2 sama dengan GM bagi R. M tadi dah hilang lah sebab sama kan. M planet boleh cancel. Okay, dah hilang lah. So, ini pula laju linear. Laju linear, jarak
Macam formula biasa kan, jarak dengan masa. Jarak bagi masa kan. Pilih dari segi putaran apa? Orbit jarak lalui dalam satu orbit bagi tempoh orbit. Okey. Bila selesaikan semula ni, masukkan balik jarak dengan ni dalam formula tadi. So dapatlah ni satu pecahan yang baru. V sama dengan 2 pi R. Okay. Disebabkan gantikan ya. Sorry. Gantikan 2 ke dalam ke 1. Okey. Inilah 2 ni. Okey, masuk ke 1 ni. So 2 pi R bagi T akan jadi 2 pi R bagi T kuasa 2 lah. Sebab dia ganti tempat V kuasa 2 tu. Okey. Samakan dengan GM bagi R. Kemudian bila di rearrange semula, rearrange balik formula ni, pindah-pindah R naik atas jadi R kuasa 3, jadi 4 pi R kuasa 2, R kuasa 3, GM turun bawah, T kuasa 2 naik atas. Okay, T kuasa 2 ni naik atas, so last sekali jadilah macam ni. Mana? Okay. Okay, jadi macam ni. Okay. Okay, disebabkan 4 pi kuasa 2 bagi GM itu semua adalah nilai malar yang tak ubah, tak akan ubah. G memang tetap kegravitian pemalar kegravitian. M besar tu adalah jisim matahari. So memang takkan berubah. So disebabkan itu dia dianggap pemalar. So jadilah hukum Kepler yang 3, T kuasa 2 berkala terus dengan R kuasa 3. So nanti soalan-soalan akan tanyakan macam tu lah. Dia akan tanya jarak, radius dari planet tu ke matahari ke apa kan, dia akan tanya kurang macam tu lah. Boleh tengok nanti contoh 1 dalam buku teks, buku surat 101, yang kita bincang yang contoh-contoh tu pula